Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan bapak yang amat dihormati, saudara-saudara semua. Kepada yang baru di dalam channel ini, selamat bergabung admin ucapkan. Tuan-tuan dan bapak, apa yang berlaku di dalam Perikatan Nasional hari ini? Adakah selepas 6 ahli parlimen yang menyatakan sokongan terhadap Anwar Ibrahim, ataupun selepas ROS yang meluluskan pindaan Parti Bersatu, ini akan menjadi satu kesan kepada PAS yang juga di dalam komponen Perikatan Nasional. Nah, ada yang cakap PAS dan Bersatu sudah tidak sehaluan. Ada juga klaim bahawa Bersatu dan PAS tidak lama lagi akan berpisah. Disebabkan banyak spekulasi lah. Contohnya, selepas kita dapat lihat kejatuhan Bersatu, bukan sedikit 6 ahli parlimen Bersatu yang menyatakan sokongan terhadap kerajaan. Mungkinkah itu akan membuatkan PAS memandang rendah terhadap Bersatu? Nah, itu menjadi persoalan. Namun saudara-saudara, kalau kita nak cakap PAS dan Bersatu bergaduh, kita tidak boleh simpulkan. Tetapi kalau kita persoalkan mungkin boleh. Adakah PAS dan Bersatu sedang bergaduh? Saudara-saudara, bercakap tentang PAS dan Bersatu, saya mendapat maklumat yang bercakap ataupun ada dakwaan pemimpin PAS mengambil wang milik Bersatu. Seperti yang kita tahu, akaun Bersatu dibekukan, dan juga kita dapat lihat di dalam dakwaan ini yang berkata pemimpin PAS mengambil uang milik Bersatu. Apa sudah jadi? Rupanya di dalam artikel yang menyebut nama Hamzah Zainuddin, tunggu tindakan pihak Hamzah sangkal audio fitnah dikaitkan dengan adik. Setiausaha Sulit Ahmad Ikhwan Fadli berkata, tiada seorang pun adik Hamzah Zainuddin terlibat dalam politik. Pegawai Hamzah Zainuddin sangkal audio tular yang dikaitkan dengan adik pemimpin Bersatu itu, manakala Tuan Ibrahim menyifatkan dakwaan itu sebagai pelik. Pihak Hamzah Zainuddin menyangkal audio tular yang dikaitkan dengan adik beliau berhubung dakwaan pemimpin PAS mengambil wang milik Bersatu. Setiausaha sulitnya Ahmad Ikhwan Fadli menyifatkan audio tersebut audio yang fitnah yang direka bagi melaga-lagakan pemimpin PN. Menurut pegawai kepada Setiausaha Agung Bersatu, tiada seorang pun adik Hamzah terlibat dalam politik. Ini fitnah jahat daripada pihak yang defisit nilai moral, lebih-lebih lagi ketika kita baru saja menyambut Syawal yang mulia, katanya di platform media sosial X. Ikhwan turut menegur media yang tidak membuat semakan terlebih dahulu, menyifatkan ia sebagai sesuatu yang malang. Tunggu tindakan seterusnya, katanya. Sejak semalam tular suatu rakaman suara di TikTok mendakwah pemimpin PAS tertentu antara individu yang mengambil uang milik Bersatu. Menurut laporan media, individu yang membuat dakwaan itu didakwa adik kepada Hamzah. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim menafikan dakwaan beliau mengambil duit Bersatu. Ini dakwaan terpelik di dunia, katanya. Setelah Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man menafikan dakwaan beliau mengambil duit Bersatu, rupanya di dalam audio itu menyebut nama Tuan Ibrahim. Nah, akhirnya dinafikan oleh Hamzah dan Tuan Ibrahim sendiri. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia yang amat dihormati tuan-tuan dan bapak semua. Kita dikejutkan baru-baru ini, ataupun mungkin semua sudah tahu, berkaitan dengan keputusan DNAA Ahmad Zahid Hamidi, yaitu dibebas tanpa dilepaskan. DNAA untuk Zahid. Akhirnya, siapa pihak yang terkena tempias selepas keputusan DNAA untuk Zahid Hamidi? Sudah pasti AGC dan juga SPRM yang akan menjadi pihak bukan dikecam namun diberikan persoalan. Kenapa Ahmad Zahid Hamidi diberikan DNAA?
Sudah pasti ada yang tak puas hati, mungkin ada juga yang menyokong. Nah, saudara-saudara, di dalam perkongsian daripada Malaysia kini, DNAA untuk Zahid, AGC, SPRM mesti bertanggung jawab. Jabatan Peguam Negara dan SPRM mesti dipertanggungjawabkan. Susulan keputusan Peguam Negara memohon perintah dibebas tanpa dilepaskan DNAA dalam kes rasuah Zahid Hamidi, kata Badan Peguam Malaysia. Peguam badan itu, Ambiga Srinivasan, berkata demikian dalam hujah lisannya di Mahkamah Tinggi KL hari ini bertarikh 18 April. Badan Peguam mohon kebenaran untuk memulakan semakan kehakiman bagi membatalkan DNAA dalam kes melibatkan dana jutaan ringgit Yayasan Akal Budi. Ambiga berkata, tindakan itu bukan bersifat akademik kerana jika keputusan AG ditolak, pihak pendakwaan terpaksa meneruskan perbicaraan. Ini untuk memperbetul keadaan, oleh itu kami mengundang mahkamah untuk berbuat demikian dengan memberi kebenaran. Begitu banyak kerja telah dibuat untuk perbicaraan itu, dan ini untuk memastikan pentadbiran keadilan, pelaksanaan undang-undang demi keadilan semata-mata, katanya. Ambiga berkata, adalah penting kepada perjalanan urusan negara untuk memastikan semua institusi termasuk AGC dan SPRM bertanggung jawab. Kami tidak minta mereka melakukan ini. AG memohon menarik balik kes rasuah terhadap Zahid. Tetapi apabila mereka berbuat demikian, dan ada orang berkata sesuatu yang tidak kena terjadi pada institusi kita, kita perlu mempertanggungjawabkan mereka, tambahnya. Bagaimanapun wakil Peguam Negara yang juga Peguam Kanan Persekutuan Samsul Bul Hasan membantah dan berujar keputusan tertinggi daripada pihak pendakwa raya tidak boleh dicabar mahkamah. Dia juga berkata, Badan Peguam gagal menunjukkan bahawa isu tersebut termasuk dalam satu daripada beberapa pengecualian yang membenarkan ia dicabar. Dengan persetujuan AGC, Peguam Zahid Hisham Teh Poh Teck kemudian berujar bahawa Badan Peguam gagal menunjukkan bukti prima facie yang meyakinkan untuk menyangkal anggapan kesahihan terhadap keputusan Peguam Negara untuk mendapatkan DNA terhadap ahli politik tersebut terbabit. Nah, saudara-saudara, persoalannya adakah DNA untuk Zahid Hamidi bakal ditarik? Nah, ini menjadi persoalannya. Saudara-saudara, apa komentar Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.